Ni dulu ada hadis yang Nabi sebutkan sebelum nak masuk Ramadan. Kenapa Nabi sebut nisfu Syaban? Sebab nak bagi panjang masa. Ada lagi 15 hari nak masuk bulan Ramadan. Pergilah cari orang yang kita musuh tu. Tak nak Azad, bukan saya yang salah, dia yang salah. Masuklah dalam Ramadan, takkan dapat apa-apa. Walaupun bukan kita yang salah, turunkan ego. Tak apa, tapi jumpa, minta maaf lah, aku memang tahu. Kita lama tak tegur siapa dah, kata kan. Hari ni aku nak minta maaf dah, kata dia. Masa kita nak masuk Ramadan dah kan. Walaupun aku tahu kau salah, jangan sakit hati dia lagi. Kan? Jangan, kita baik-baik cakap dia. Pasal apa nak masuk Ramadan? ini kepada Fadil Ustaz yang bersediakan Fadil Fadil Mashkura. Astaghfirullahalazim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya pada pagi yang penuh barakah ini dapat kita sama berhimpun dalam rumah Allah dalam satu majlis ilmu yang saya rasa penuh dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah ini kali pertama saya hadir ke sini, kali pertama mengajar dan kali pertama menjejakkan kaki. Semayang pun belum pernah naik ke sini. Alhamdulillah. Selalu lalu je lah, lalu di luar sana nak pergi ke alam damai sana. Saya di alam damai selalulah, di masjid Al-Mukhlisin, itu untuk muslimat juga. Tapi alhamdulillah dapat jemputan hari ni, ibu panggil, tepat pula tu. Hari ni sepatutnya ada kuliah duha di Batu Muda, tapi mereka minta postpone pergi ke hari yang lain. Dapat sampai sini, jumpalah dengan ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi nak kenalkan diri, ustaz dah kenalkan tadi dah. Cuma ada sikit tadi beza sikit. Umur saya 33 bukan 31, muda betul. Tapi kalau nak kekal 31 pun boleh. Tahun ni 34. Belum 34 lagi lah, 33. Okey. Jadi saya ini adalah berasal dari Gombak. Sajalah ta'aruf sikit kan. Datang ustaz ni tak tahu siapa mana datangnya. Saya asal daripada Gombak, membesar pun di Gombak, sekolah rendah di Gombak, sekolah menengah di Gombak. Kemudian habis belajar pun mengajar sekolah agama di Gombak. Tak keluar-keluar Gombak. Sampailah dah rumah tangga baru pindah ke Bangi. Sekarang ni duduk di Bangi dah hampir 6 tahun dah duduk di sana. Dan alhamdulillah Allah kurniakan 2 orang cahaya mata, baru sungguh lahir yang kedua ni. Sebulan dah insya-Allah. Alhamdulillah, yang laki-laki lah. Dan saya sekarang buat masa ini adalah pendakwah bebas, ceramah di masjid-masjid, susurau, pejabat, college, universiti semua, dan juga pendakwah bebas di TV-TV, antaranya TV Al-Hijrah. Antara yang baru Astro Oasis, ada satu lagi program yang baru lepas rakaman, insya-Allah dia keluar nanti bulan 5
Tajuknya No Filter, tajuk dia. Jadi saya jemput juga ibu-ibu untuk tonton nantilah bulan 5, bawa biar rakam. Dan saya juga antara yang mengeluarkan lagu-lagu nasyid. Tahun 2017 saya keluarkan satu single namanya Hanya Dia. Itu tahun 2017. Tahun 2018 tajuknya Kembali. Dan tahun ni baru keluar betul. Saya ingatkan nak war-warkan hujung nanti, tapi sebab Ustaz dah sebut tadi dah, saya terus war-warkan tu. Baru ni saya ada keluarkan satu lagi lagu baru, yang ketiga, tajuk dia Maaf. Jadi yang dah tengok terima kasih banyak. Yang belum tengok saya jemput juga ibu-ibu untuk tonton di YouTube. Tajuknya Maaf, Izmir Faris, poster dia warna biru. Lagu tu saya buat, lirik dia saya nyanyikan. Lagu tu saya buat sikit lari daripada nasyid. Sebab kita nak tarik orang-orang yang lain, remaja yang dia tak memandang sangat nasyid ni. Jadi saya keluarkan sikit nasyid tu kepada mainstream untuk jadikan lagu tu sebagai lagu-lagu berbentuk jiwang ataupun cinta lah 90-an. Jadi lagu tu berbentuk kekeluargaan. Lagu tu ada mesej yang saya nak ibu-ibu dengar. Seorang suami yang tak menghargai isterinya, kemudian suaminya menyesal tak dapat minta maaf dekat isterinya sebab meninggal. Saya dapat idea ni masa PKP dulu. Kita masa PKP 1 dulu vaksin tak ada. Jadi bila kena ni ramai orang yang panik. Ada yang kena kemudian terus ditidurkan, dah tak jumpa langsung dah. Sebab tak boleh dekat langsung kan. Tahu-tahu je lalu je van jenazah dekat rumah kita dan seumpama. Jadi idea tu muncul untuk saya nak bagi tahu pada semua, hargai pasangan yang ada ataupun orang sekeliling yang ada saat ini. Jadi saya terjemahkan dia dalam lagu supaya kita boleh hargai bukan saja pasangan tapi semua orang yang ada dalam kehidupan kita. Jadi lagu tu ada dalam YouTube. Tajuk dia apa tadi Ustaz? Tajuk dia Maaf, Izmir Faris. Nantilah buka nanti ujung, jangan buka sekarang. Nanti saya ternyanyi pula kat sini. Okey, tajuk dia Maaf, Izmir Faris. Yang tu yang terbaru. Dan saya juga ada juga join lakonan-lakonan tapi bukanlah utama. Saya tak, itu tidaklah utama, cuma sampingan. Sebab saya dulu juga adalah salah seorang daripada kru belakang tabir untuk drama sebelum saya start mengajar dan seumpamanya. Jadi sekarang saya gunakan platform yang ada seperti nyanyian dan lakonan ini untuk dakwah lebih luas. Jadi baru-baru ni juga saya baru habis satu syuting drama TV9, Ada Apa Dengan Saka. Cerita hantu. Bukan saya yang jadi saka tu. Saya sebagai ustaz merawat orang yang sakit. Itu je lah watak yang saya nak pun. Pasal kita kenal sahabat-sahabat kita yang dekat dalam industri drama filem ni. Saya bagi tahu dia, saya watak lain saya tak minat. Saya bukan macam Pio Azman kan. Cik Man dia memang nak berlakon, saya tak mau. Jadi sebab dia nak kita berlakon jadi ustaz je lah katakan. Itu yang terbarulah, latest yang ada. Nanti kalau ada nanti saya share lagi insya-Allah dalam Facebook dan seumpama. Okey, itu antara sikit ta'aruf saya, dan saya masih lagi meneruskan dakwah-dakwah macam inilah, ceramah bebas, kuliah maghrib, kuliah duha, kuliah zuhur, ada ceramah jemputan khas dan seumpamanya. Saya masih lagi teruskan. Itulah utama yang saya kejar. Insya-Allah saya nak sampai Allah ambil nyawa saya untuk terus berdakwah masyarakat dan juga diri saya sendiri insya-Allah. Jadi pagi ni dalam masa yang singkat saya dibagi masa sampai pukul 10.30. Tapi saya rasa mungkin terlajak sikit lah. Tak tahulah kalau ada kenduri angkat tangan je, Ustaz saya nak balik, ada kenduri boleh. Tapi lepas 10.30 lah, jangan angkat tangan sekarang. Belum habis lagi. Tajuk yang diberikan oleh saya adalah penghayatan Ramadan. Saya kira kita Ramadan ni masuk banyak kali dah. Kalau umur kita 50 tahun, 50 kali dah Ramadan kita masuk, bukan? Cuma saya nak pesan pasal kita tak masuk lagi. Tak masuk Ramadan lagi tahun ni. Jadi bila kita katakan tak masuk Ramadan, satu persediaan dan persiapan untuk kita nak buat sebelum nak menempuhnya bulan Ramadan. Dan tidak ada satu orang pun yang boleh confirmkan bahawa dia pasti masuk Ramadan tahun ni. Tak. Ada orang mungkin Allah bagi dia seminggu sebelum Ramadan meninggal. Ada orang yang Allah bagi dia 3 hari sebelum Ramadan meninggal. Ada orang yang Allah bagi besok nak Ramadan, hari ni meninggal. Tapi bukan maksudnya Allah tak bagi dia masuk Ramadan, Allah tak sayang dia, bukan. Tetapi itu keizinan Allah. Walaupun hari ni kita nampak sehat, kuat, belum tentu kita masuk Ramadan. Terus Allahumma ballighna Ramadan, terus doa. Ya Allah, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan, terus. Sampai bila? Sampai betul-betul kita dah masuk dalam bulan Ramadan nanti. Kemudian doa pula pada Allah.
wa ballighna lailatul qadr, sampaikan kami ke dalam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Sebab bukan kuasa kita. Kita tak ada kuasa nak menentukan kita tetap akan dapat masuk dalam bulan Ramadan. Tetapi saya nak sebutkan baki yang ada lebih kurang 13 hari, 14 hari nak masuk dalam bulan Ramadan ni. Persiapan kita nak hayati Ramadan, kita tahu nak menghayati Ramadan, kita akan masuk nanti Ramadan, kita akan tengok. Sekejap lagi saya akan sebutkan apa yang ada dalam bulan Ramadan untuk nak hayati. Sebab ada orang dia masuk bulan Ramadan dia biasa je. Nanti saya beritahu, ada orang yang sambut Ramadan ada 4 jenis nanti. Cuma kalau kita katakan bahawa bila masa nak masuk saja Ramadan, ada orang dia mengalu-alukan kedatangan Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Biasa dengar kan? Marhaban ya Ramadan. Kan? Ahlan wa sahlan, selamat datang Ramadan. Bahasa Melayu. Bahasa Arab je, ahlan wa sahlan Ramadan. Bahasa Inggeris, welcome Ramadan. Bahasa Cina, Wan Ying Ramadan. Bahasa Tamil, Vanakam Ramadan. Thailand, Sawadika Ramadan. Tu je saya tahu. Nak lain nanti saya search lagi lain. Itu je saya tahu. Maknanya setiap bahasa ni mengalu-alukan kedatangan Ramadan. Tetapi ada orang yang sambut Ramadan. Kita tengok nanti kita kat mana. Ada orang yang sambut Ramadan seperti dia menyambut tetamu dia yang VVIP. Ada orang nak datang rumah dia, dia tahu yang nak datang rumah dia ni VVIP. Apa dia buat kat rumah dia? Takkan dia duduk menong je. Dia akan bersihkan rumah dia ni, sawang-sawang yang ada dekat ni semua dia buang. Nak masakan yang sedap-sedap. Bahkan mungkin boleh jadi ada red carpet untuk orang yang VVIP nak lalu. Ada orang dia sambut Ramadan seperti dia sambut VVIP nak datang rumah dia. Mana dia tahu, oh ini bulan Ramadan ni special ni, dia nak sambut. Satu, nanti saya akan huraikan ni. Yang kedua, ada orang yang sambut Ramadan macam dia sambut kawan dia je datang rumah. Assalamualaikum, salam. Masuk. Haus lah, kau ambil sendirilah kat peti ais. Dia sambut macam tu. Tadi VVIP takkan nak suruh dia ambil sendiri peti ais. VVIP kita hidangkan air berjak-jak, berkala-kala air ada. Air merah, air hijau, air biru, semua air susun. Makanan dihidangkan kan. Itu VVIP. Kawan tak ada. Nak minum, tu peti ais tu ada, ambil lah air oren tu semua. Buka sendiri. Dia sambut Ramadan macam dia sambut kawan dia yang biasa datang rumah. Jadi orang yang kedua ni dia sambut Ramadan seolah-olah sama je macam bulan-bulan biasa. Ramadan sama macam bulan Syawal, sama macam bulan Muharram, sama macam bulan Safar, sama semua. Dan ada golongan yang ketiga, dia sambut Ramadan macam dia tak kenal orang tu nak datang rumah dia. Dia dekat luar. Assalamualaikum, orang luar datang. Dia pun keluar rumah, jumpa kat luar pagar je. Waalaikumsalam. Tak jemput masuk pasal tak kenal. Ada apa? Oh, minta maaf lah, saya sebenarnya nak tanya jalan, katanya. Dia bersembang macam tak kenal. Nak tanya jalan, dia tak suruh masuk pun, tapi dia bersembang kat luar saja. Golongan yang ketiga ni sambut Ramadan, dia tak tahu pun dalam Ramadan tu ada apa. Jadi dia seolah-olahnya macam, aduh, puasa lagi tadi. Baru lepas raya dah puasa dah. Itu raya haji memang. Raya haji itu raya Cina. Memanglah. Yang kita sebutkan ini adalah bila mana orang yang ketiga ini dia masuk dalam bulan Ramadan ataupun dia nak sambut Ramadan tu seperti mana tetamu yang datang ni yang tak kenal. Tetamu yang datang ni dia tak kenal. Jadi dia sembang kat luar je. Sebab apa dia sembang kat luar tak ajak masuk? Sebab dia tak kenal dalam bulan Ramadan tu ada apa. Kenal Ustaz, Ramadan puasa lah memang, tapi dalam bulan Ramadan tu penuh dengan kenikmatan. Jadi mungkin orang ni tak kenal, dia beza macam golongan yang pertama tadi tu, sambut seperti VVIP. Dan ada golongan yang keempat, dia sambut Ramadan macam dia sambut tetamu di luar. Assalamualaikum. Dalam. Shh, diam. Jangan bercakap, nanti orang luar tahu kita dekat dalam. Golongan keempat. Dia seolah-olahnya tak mau Ramadan tu datang kat dia. Kalau boleh tak mau, diam, tak mau senyap-senyap, nanti orang luar tahu. Dia tak suka Ramadan tu datang. Dia tak suka Ramadan tu datang. Ni golongan yang keempat. Ni yang saya sebutkan tadi, bahawa kita kena faham bahawa ada orang yang duduk dalam golongan-golongan yang keempat-empat ni. Mana satu kita
Nak menyambut Ramadan yang kita sebut tadi, ahlan wa sahlan ya Ramadan, kita dekat mana? Kita mestilah yang pertama, Ustaz. Kalau betul yang pertama, bermaksud kita kena tahu dalam Ramadan tu ada apa. Ya. Kalau tengok rasanya macam saya ni yang kedua lah, Ustaz. Sama je bulan-bulan kan. Kalau kata kedua, hari ni sebelum nak masuk Ramadan tu, naikkan sikit, advance. Kalau kata kita ni golongan yang ketiga, ajak tetamu tu masuk. Tetamu kat luar kan, masuk. Welcome dia. Ramadan nak datang ni, mari sini. Macam tu. Kalau katalah kita duduk yang keempat tadi, maka kena gembiralah dengan kedatangan Ramadan. Kena buat. Kena hadirkan. Nak tak nak dia mesti datang. Nak tak nak dia mesti datang dan kita kena hadir. Ada orang dia suka Ramadan datang. Satu sebab boleh beribadat. Satu sebab boleh qiyamul lail. Kan 10 malam akhir dia boleh qiyamul lail. Ada orang kadang suka Ramadan sebab bazar Ramadan. Tahun ni ada bazar dah kan? Syok. Bukan Melayu je suka bazar, Cina pun suka bazar. Tahun ni ada bazar. Banyak syok dia kata. Dia lagi syok lagi. Dia lagi syok sambut Ramadan pasal ada bazar Ramadan. Tu. Seronok. Dia yang paling ada datang beli ayam percik dia, seronok. Ada orang yang kita juga orang Islam sama, seronok pasal apa? Nak berniaga. Boleh, tak salah. Tapi jangan lebihkan yang tu berbanding dengan Ramadan ni. Kan? Sebab kita datang dan masuk Ramadan adalah kerana Allah bagi satu anugerah pada kita. Bayangkan kalau Allah tak bagi Ramadan. Allah tak bagi Ramadan, apa jadi? Ramadan ni seolah-olah recharge semula. Atau kalau bahasa kita punya bahasa kereta tu dia panggil, kita nak overhaul balik. Bahasa kereta kan? Tak tahu lah ibu faham overhaul tau. Enjin tu dia bersihkan semua balik, cuci balik, repair balik, overhaul semua enjin-enjin tu. Macam tu lebih kurang. Setahun sekali mesti ada yang ni. Jadi seolah-olahnya memang Allah nak bagi kita masuk dalam nak masuk dalam syurga Allah. Itu tujuan dia. Supaya kita tahu bahawa Allah sebenarnya nak bagi masuk kita dalam syurga Allah, tapi kita yang tak nak masuk dalam syurga. Duk elak. Okey, itu satu. Golongan yang mana kita tahu ada sambutan. Kalau kata dah tahu kita kenal dan dalam Ramadan itu ada apa, maka apa persiapan yang kita boleh lakukan? Persiapan yang kita boleh lakukan untuk nak masuk dalam bulan Ramadan ni, adakah menunggu belum lagi Ustaz, nanti lagi 2 hari nak masuk Ramadan ni baru kita siap sebenarnya pada 1 Syawal tahun lepas. Tuan-tuan ibu-ibu tahu kenapa dalam keadaan kajian yang kita buat, kenapa bila mana 1 Ramadan, awal-awal Ramadan penuh melimpah ruah orang. Kita puji yang ni, tak apa, tak ada masalah. Penuh sampai JK pun tak ada sejadah dah, kapet pun tak ada dah. Sampai dia kata kapet tak ada dah Haji, tak ada. Semayang di mana? Di longkang. Longkang pun longkang lah kata dia. First Ramadan. Penuh orang. Betul kan? Saya ingat sini pun sama kan? Sama. Semua tempat sama. Masuk minggu kedua, kurang sikit dah. Saya tak tahulah sini makin banyak ke tak. Saya rasa sini makin banyak kan? Angguk sajalah ibu-ibu, tak apa. Sini mungkin pelik sikit kan. Minggu kedua makin banyak. Minggu ketiga makin banyak. Sama mana tempat pun sama. Minggu kedua makin kurang sikit. Minggu ketiga lagi kurang. Yang daripada luar tadi dah masuk dalam dah. Minggu keempat, Tok Imam dengan Bilal je tinggal. Lain mana lah yang lain? Tak tahulah, rasanya dia orang ni balik kampung lah. Sekarang boleh balik kampung lah. Rasanya dia orang ni balik kampung lah. Di situasi masjid di kampung pun sama. Tinggal Imam dengan Bilal. Imam pun tanya mana lah semua. Rasanya dia orang ni balik bandar ni. Dah, dua-dua menyalahkan satu sama lain. Dah tak ada. Dekat kampung pun tak ada. Dekat bandar pun tak ada. Mana pergi? Masjid mana dia pergi agak-agak? Masjid India. Harga runtuh malam-malam raya tu. Jangan main-main. Saya orang KL, tak ada kampung. Memang saya dulu masa bujang malam raya memang pergi situ. 3 pagi, nak dekat raya, nak dekat pagi tu lagi murah. Tuan selalu pergi malam habis, nak dekat lepas habis semua tu dah, tarawih pakai apa semua, malam tu kita orang berjalan. Bujang dulu lah. Saya duduk KL, Gombak. Kawan-kawan dekat sana tu berjalan, pusing satu, pergi uptown, pergi ke Masjid India. Makin nak pagi subuh tu makin murah. Dia orang nak tak berniaga dah lepas tu. Habis dah. Last nak habiskan stok, murah-murah. Yang jadi yang 3 RM100 jadi RM10 jadi 3. Free pun ada. Ambil tu pun ada. Macam-macam kan. Jadi orang bekerja situ. Jadi kenapa jadi begitu tiap masjid? Sebab apa? Sebab kajian membuat kajian orang yang dia hilang semangat ketika mana di tengah-tengah Ramadan, sebab dia bermula daripada 1 Ramadan.
Faham Maksudnya dia start untuk beribadat, dia mula 1 Ramadan. Hari itulah dia puasa, hari itulah dia baca Quran, hari itulah dia tarawih, tak pernah pukul 11 malam sampai pukul 11 malam dia duduk kat masjid. Tadarus pula lagi sampai pukul 12. Besok pagi bangun 3 pagi. Berapa hari dia boleh tahan macam ni? Seminggu je. Masuk minggu kedua, Allah, tak larat lah Ustaz. Esok nak kerja pula lagi katanya. Dia dah mula mood dia down. Sekali je dia stop, dia akan stop habis. Tapi cuba kalau sekarang kita mulakan. Tapi sekarang ni pun dah kira-kira lambat dah sebenarnya. Tapi tak apalah, untuk kita ni kan, mungkin hari ni baru nak upkan kita punya ibadat, boleh je, tak ada masalah. Mula sekarang. Kalau kata nanti bulan Ramadan nak baca Quran, hari ni start baca Quran. Tapi Ustaz, kami start biasa 1 Ramadan, juzuk pertama, juzuk kedua, hari ketiga, boleh buatlah. Tapi saya kata hari ni start baca Quran, buat je, tak apa. Kalau kata Ramadan nanti nak qiyamul lail, nanti malam kita buat, tak semesti hari-hari, tapi buatlah. Mungkin 2 hari sekali, ataupun mungkin seminggu sekali. Bangkit untuk buat, supaya datangkan semangat tu untuk kita boleh maintain. Sebab bila sebelum Ramadan, sini Ramadan, dia akan masuk sebelum Ramadan tu, dia dah naik sikit. Nanti bila masuk Ramadan, pasal ni dah istiqamah, dia masuk Ramadan dia boleh naik lagi sikit. Tak payah push tinggi, sikit je. Pasal ramai orang perasan bahawa dia tak tahu kemuncaknya di ujung. Dia biasa pulun habis-habisan 10 awal Ramadan, pum, naik. Lepas tu turun, dia pun tidur dah. Sedangkan kemuncaknya adalah 10 akhir Ramadan. Sebab tu saya kata, kalau kita mula daripada 1 Ramadan, kita akan jadi lost dekat tengah-tengah. Tapi kalau kita mula daripada sekarang, naik atas, masuk 1 Ramadan dia dah naik sikit, masuk 10 Ramadan dia naik lagi sikit, masuk 20 Ramadan dia makin lagi tinggi, sampai ke puncak, insya-Allah Allah bagi dia Lailatul Qadar. Usaha kita. Pasal 10 malam yang akhir, takkanlah tak ada Lailatul Qadar. Nabi katakan memang ada Lailatul Qadar di 10 malam akhir. Dan kalau 10 malam tu kita bangun, baca Quran, sedekah, kurang-kurangnya kita tarawih, dapat insya-Allah. Tak mungkin tahun ni tak ada Lailatul Qadar, mana ada, mesti ada. Dapat tak dapat je. Jadi kenapa jadi begitu? Sebab saya nak sebutkan bahawa persiapan kita adalah bermula pada saat ini, pada ketika ini mula. Nanti kita akan cerita bab ibadat tu. Cuma yang keduanya saya nak sebutkan bahawa persiapan yang paling utama adalah taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni yang lambat, yang biasa kita buat. Okey, yang pertama tadi adalah mulakan persiapan amalan-amalan soleh kita saat ini, sekarang ini. Jangan lambat, jangan tunggu besok, jangan tunggu Ramadan pertama, sekarang. Buat. Kami memang biasa buat. Kami orang masjid, memanglah saya nak suruh ibu-ibu sampaikan pada orang lain pula. Kan? Sebab orang lain mungkin tak datang hari ni. Yang ada pun live kita hari ni kan. Ni live kan? Yang ada pun live kita hari ni, boleh tengok. Yang tak datang tu, kan? Bagi tahu pada anak-anak kita, sekurang-kurangnya keluarga kita cukup lah. Belum. Tadi mak tadi pergi masjid, ustaz kata kita kena mula sekarang. Mula sekarang. Kurang-kurangnya dia pun dah tahu dah kena start sekarang. Sikit-sikit tak apa, jangan push. Sebab bila sikit tu nanti dia akan naik, sebab dah biasa buat perlahan-lahan. Satu. Yang kedua adalah persiapan untuk bertaubat. Yang ini yang selalu orang terlepas pandang. Yang kedua saya nak sebut ni. Sebab apa? Bila kadang-kadang orang bertaubat 1 Ramadan juga. Nanti saya belum lagi ni, nanti 1 Ramadan insya-Allah saya bertaubat. Saya pergi masjid qiyamul lail, saya buatlah solat sunat taubat. Solat sunat taubat additional, tambahan sahaja. Banyak kali dah saya sebut ni, kalau biasa kuliah saya ni saya akan sebutlah. Sebab kadang ada orang tak faham, dia kata taubat tu adalah sembahyang sunat taubat lah, kata dia. Bukan. Semalam pun ada orang tanya semalam saya di Keramat. Ada orang tanya, dia kata, ustaz saya nak tahu taubat tu macam mana, kata dia kan. Adakah saya kena sembahyang sunat taubat? Saya kata tak, sembahyang sunat taubat pun taubat sah kalau ada 3 taubat tu. Jadi kalau sembahyang sunat itu tambahan saja. Dan kalau taubat yang sebenar, dia mesti ada menyesal, dia mesti ada meninggalkan, dia mesti berazam. 3 ni ada, tak payah solat sunat pun tak apa. Sekali lagi, dia mesti menyesal, dia mesti meninggalkan, dia mesti berazam. Menyesal macam mana? Menyesal lama dah. Menyesal dosa apa dia buat? Contoh, dia tak semayang contohnya kan. Menyesal dah, aku ni lama dah 5 tahun aku tinggal semayang. Dia ada perasaan menyesal. Okey dah tu, satu syarat dah ada. Yang kedua, dia mesti meninggalkan. Maksud meninggalkan, dia tak semayang hari ni, dia kena tinggalkan amalan yang tak semayang tu. Dia kena start semayang balik. 2 dah. Dan yang ketiga, dia kena berazam.
Aku berjanji, aku tak nak tinggal lagi semayang tu. Dah ada 3 dah? Dah. Selesai dah taubat. Itulah taubat nasuha. Itulah taubat nasuha. Tak semesti kena pergi, saya kena pergi Mekah dulu ni baru taubat nasuha. Tak. Macam tu lemah lah Allah. Kan? Allah hanya boleh terima taubat di Mekah saja. Mustahil. Allah boleh terima taubat di mana-mana. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kamu dengan taubat yang nasuha. Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Allah kata segera, cepat. Sari', cepat. Cepat mengejar keampunan Tuhan kamu. Maksudnya bukan tunggu Mekah, bukan tunggu umrah, bukan tunggu haji, bukan tunggu Ramadan. Hari ini taubat. Taubat macam mana Ustaz? Belum buat dosa lagi. Bukan, taubat ni bukan kira buat dosa. Tuan-tuan, at-taubatu ruju'un ila Allah maknanya. Taubat itu ialah kembali pada Allah. Nabi tak buat dosa pun Nabi kata atubu ila Allah fi yawmin mi'ata marrah. Nabi kata aku taubat pada Allah sehari 100 kali. Nabi mana buat dosa? Sebab taubatnya adalah maksud kembali pada Allah. Apatah lagi kita, memanglah kita buat dosa. Dan kami memang tak buat dosa. Yang tengah mengaku tak buat dosa itulah berdosa. Mana ada orang mengaku dirinya baik? Tak boleh. Iblis je mengaku diri baik, betul? Iblis kata apa? Allah tanya, kenapa kau tak nak sujud kepada Nabi Adam yang aku ciptakan? Iblis kata, ana khairun minhu. Aku baik lagi daripada dia. Dia seorang aja mengaku diri dia baik. Dan kalau kita mengaku diri kita baik, sama. Pinjam kata-kata iblis. No, kita tak boleh mengaku diri kita baik. Kalau kita puji orang lain baik, boleh. Baik. Yang biar upah orang pula, aku puji kau puji aku pun, jangan. Biar puji ikhlas, kan? Jadi nak taubat pada Allah, dia bukan tunggu maksiat, bukan tunggu dosa. Taubat pada Allah. Apatah lagi saya sebutkan tadi, memang kita ni memang ada dosa. 11 bulan sebelum ni memang kita buat dosa banyak. Lepas keluar Ramadan, dosa dah. Ramadan kita memang jaga sungguh. Sebab Ramadan semua orang takwa kan. Semua orang takwa tu yang Allah kata hujung tu, la'allakum tattaqun. Nanti hujung kita akan sebut takwa ni. Cuma nak sebutkan bahawa semua orang takwa bulan Ramadan. Okay? Semua orang dalam bulan Ramadan, semua orang berhenti buat dosa maksiat. Minta maaf ya, yang dulunya tak tutup aurat, masuk Ramadan dia tutup aurat. Okey, tak apa, tak ada masalah pun, kita puji je. Tak ada kita hina dia, tak ada. Engkau Ramadan baru nak tutup aurat. Tak. Bagus, boleh jadi dia dapat hidayah, dia terus. Tapi nak sebut Ramadan tu Allah bagi dia sebab takwa semua dah ada pada dia. Ramadan semua dah ada pada kita. Yang dulunya sebelum Ramadan mencuri, masuk bulan Ramadan berhenti mencuri. Kita kata benda tak mencuri hari ni, astaghfirullahalazim Ustaz. Kan Ramadan, dia bulan nasihat kita. Lepas raya Ustaz insya-Allah. Sambung balik lepas raya pula kata dia. Sebab yang Allah kata la'allakum tattaqun tu kan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Setiap kali bulan Ramadan ayat ni kita dengar, la'allakum tattaqun kan. Mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa. La'allakum, mudah-mudahan Allah dengan mudah-mudahan kita tak sama. Kalau mudah-mudahan kita belum tentu jadi. Cuba ambil satu orang laki-laki, letakkan dia dalam kandang rimau. Masuk. Mudah-mudahan kau selamatlah dengan rimau tu. Selamat tak? Belum tahu boleh jadi selamat, boleh tidak. Tapi la'allakum, mudah-mudahan Allah confirmation, guarantee akan jadi orang bertakwa. Sebab apa? Sebab Allah bagi takwa tu 30 hari dah pada kita. Kita tak perasan. La'allakum tattaqun ni bukan 30 hari dalam tu. Allah kata semoga kau jadi orang bertakwa lepas bulan Ramadan yang aku bagi pada kau ni. Maksudnya gitu. 30 hari Ramadan, 30 hari itu sebenarnya kitalah orang yang bertakwa tu. Akidah kita betul, ibadah kita betul, akhlak kita betul. Perasan tak? Perasan. Yang tadi saya sebutkan tadi, orang yang berhenti mencuri, orang yang tutup aurat, semua takwa dah. Cuma dia tak dapat. Pasal apa? Pasal dia anggap bahawa dia buat kerana Ramadan. Keluar Ramadan, dia berhenti, dia buang balik benda tu. Tapi kalau dia faham dan dia tahu, dia buat kerana Allah, dia takkan buang dah. Sebab ini je sekali Allah bagi. Faham tu persiapan kita. Nanti ujung saya akan sebutkan takwa tu lagi. Akidah dia, ibadah dia. Cuma yang ni saya nak sebutkan persiapan untuk kita nak masuk bulan Ramadan, baki 13 hari, 14 hari lagi. Maka bertaubat pada Allah. Taubat maksudnya taubat atas dosa-dosa kita dengan Allah dahulu.
Mana tadi? Menyesal, meninggalkan dan berazam. Dia kata kalau terbuat lagi Ustaz, taubat lagi. Cuma jangan main-main je dengan taubat. Macam tu kita taubat hari ni, esok kita buat, lusa kita taubat balik. Tu kalau mati tengah buat maksiat habis. Jangan, dia tak boleh main-mainkan dengan taubat. Taubat tu betul. Kalau terbuat, sekali lagi taubat balik semua. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Ni Allah sebut. Orang yang melakukan dosa maksiat fahishah, menzalimi diri mereka sendiri, kemudian dia tiba-tiba teringat pada Allah, zakarullah. Kemudian fastaghfaru li dzunubihim, mereka terus beristighfar pada Allah, Allah terima taubat dia. Walaupun dia dah taubat dah sebelum ni, kemudian dia taubat, dia buat lagi sekali dosa, dia taubat sekali lagi ketika mana dia teringat, maka taubatnya diterima. Okey, itu taubat kita dengan Allah. Baik, yang kedua ni yang paling penting ni, sebab ini ada hadis khusus, iaitulah taubat kita kepada manusia. Maknanya kesalahan kita kepada manusia. Tadi taubat kita dengan Allah, dosa kita dengan Allah, ni dosa kita dengan manusia. Ni jangan anggap bahawa kita dengan manusia tak ada apa, saat kita dengan Allah saja. No. Ini dosa kita dengan Allah dan dosa kita dengan manusia, sebab kita nak masuk bulan Ramadan yang mulia ni. Ada satu hadis khusus yang Nabi sebutkan dalam hadis sahih riwayat Ibnu Hibban dalam berkaitan nisfu Sya'ban. Nabi SAW menyebutkan yattali'ullahu ila khalqihi fi lailatin nifsi min Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala dia melihat kepada makhluk-makhluknya pada malam nisfu Sya'ban itu. Mana Allah melihat ni bukan Allah tak melihat hari lain, lihat juga. Tapi malam tu lebih dikhususkan untuk lihat semua makhluk dia. Sebab apa? Sebab kata Nabi fayaghfiru li jami'i khalqihi, sebab Allah nak ampunkan semua makhluk dia. Tuan-tuan, Allah nak ampunkan semua makhluknya bila? Malam nisfu Sya'ban hari itu. Lepas dah. Okey, tapi dia ada kait tak lagi? Ada, nanti jap. Maknanya pada malam nisfu Sya'ban tu Nabi sebutkan Allah nak ampunkan semua makhluk dia. Tapi kata Nabi illa li musyrikin au musyahinin, melainkan yang Allah tak nak ampunkan ialah pada orang yang syirik pada Allah dan orang yang bermusuh-musuhan. Syirik ni pada Allah tahulah kita kan, ni tak payah bahas panjang pasal semua orang tahu syirik. Tapi syirik ni dia ada juga syirik yang dia semayang tapi dia syirik. Ada juga syirik yang betul-betul jelas tu kita tahu dah lah, sembah berhala, tokong tu tahu dah, tu kita tak buat insya-Allah. Tapi yang ini syirik yang saya sebut nanti, syirik dengan musyahin nanti, sebut syirik dulu. Syirik ni ada yang dia semayang tapi masih lagi melakukan syirik. Sebab tu Allah kata dalam surah Al-Furqan ayat 68, walladzina la yad'una ma'allah. Nampak? Allah sebut bersama Allah ilahan akhar, orang yang tidak menyeru bersama-sama Allah itu Tuhan yang lain. Semayang tapi dia ada perasan dan dia ada satu anggapan, ada satu kuasa yang lain sama macam Allah. Dia anggap kuasa tu sama je macam Allah punya, syirik. Semayang tapi pakai tangkal. Tangkal pasal apa? Tangkal ni lah yang lindung saya Ustaz, syirik. Yang lindung adalah Allah, bukan tangkal. Semayang tapi jumpa bomo. Bomo pasal apa? Kalau rawatan fizikal tak apa, tapi rawatan ini digunakan jin. Saya nak meniaga, saya maju, tapi semayang duduk paling depan sekali, saf pertama. Bukan sini lah, ni bukan Tunusin, yang ni Persib Bendengung sana tu. Kan? Semayang tapi ya Allah. Tapi percayaan khurafat, tahyul masih ada. Dulu orang dulu biasa dengar. Kalau biawak lalu ada sial dekat depan. Tapi dia orang semayang lalu bawa kereta, isinya tegur, bang ada biawak lalu bang. Apa pasal kalau biawak lalu? Orang dulu kata kalau biawak lalu ada sial dekat depan tadi. Orang masjid pusing terus jalan-jalan lain. Percaya biawak tu membawa mudarat, sama tak kuasa dengan Allah? Allah memberikan mudarat dan manfaat. Dia kata biawak tu yang bagi mudarat. Habis semayang juga. Itu kata ma'allahi ilahan akhar. Orang dulu nak kahwin, kalau tak nak bagi hujan, letak baju pengantin ke atas bumbung. Panjat bumbung tinggi. Pahal mak, panjat tinggi mak. Letak baju balik lagi. Esok nak keduri. Yalah pasal apa? Nanti hujan tak turun kalau baju pengantin ada. Hujan tu yang kunci turun tak turun tu.
Ada lagi satu lagi special canggih punya, bukan baju buat pengantin, baldi kat luar tu dia letak dua dalam, seluar dalam. Seluar pendek dia dalam tu. Pasal mak seluar pendek, hujan tak turun esok tu dia. Hujan takut dengan seluar dalam dia. Allah, itu kepercayaan khurafat. Tapi orang masjid. Tu saya sebutkan tadi, musyrikin ataupun dikata li musyrikin, maksudnya orang yang masih lagi melakukan syirik pada Allah. Malam nisfu Syaban tu Allah tak ampunkan. Satu, saya tak nak bahas yang tu, pasal itu semua orang tahu dah. Yang kedua ni kata Nabi, musyahinin, orang yang bermusuh-musuhan. Yang ni ramai. Dianggap bahawa dia dah menjalinkan hubungan dengan Allah cukup special, tapi dia lupa dengan hubungan dengan manusia. Tuan-tuan, kalau yang ini musyahinin, orang bermusuh-musuhan, dia masuklah dalam bulan Ramadan 1000 tahun pun Allah tak pandang. Nak pula lagi dia bergaduh dengan siapa? Dengan mak ayah. Bergaduh dengan mak ayah 5 tahun dah tak balik, tak tengok mak ayah. Pasal apa? Pasal dulu kecil hati dengan mak, tak tengok lah. Tapi dia masuk Ramadan, dia orang paling depan sekali duduk dalam saf, dia orang paling kuat sekali suara selawat tu, suara salih paling kuat sekali. Allah tak pandang. Hadis ni lah yang menentukan bahawa kita layak ataupun tidak masuk Ramadan. Inilah maksudnya kita nak membuat preparation, persediaan. Betul ke hari ni aku nak masuk Ramadan ni, Allah terima ke tidak? Ni dulu ada hadis yang Nabi sebutkan sebelum nak masuk Ramadan. Kenapa Nabi sebut nisfu Syaban? Sebab nak bagi panjang masa. Ada lagi 15 hari nak masuk bulan Ramadan. Pergilah cari orang yang kita musuh tu. Tak nak saya, bukan saya yang salah, dia yang salah. Masuklah dalam Ramadan, takkan dapat apa-apa. Walaupun bukan kita yang salah, turunkan ego. Tak apa lah pergi jumpa, minta maaf lah, aku memang tahu kita lama tak tegur siapa dah, kata kan. Hari ni aku nak minta maaf lah, kata dia. Masa kita nak masuk Ramadan dah kan. Walaupun aku tahu kau salah, jangan sakit hati dia lagi. Kan? Jangan, kita baik-baik cakap dia. Pasal apa nak masuk Ramadan? Dia aku minta maaf lah. Ada apa salah nanti depan ni aku minta maaf. Sebab nak masuk Ramadan. Turunkan ego, tak apa. Dia tak nak maafkan tu peduli dia. Tapi kita dah minta maaf sebab aku nak masuk bulan Ramadan tahun ni, betul-betul aku nak supaya Allah terima segala amalan aku. Dah kalau masuk Ramadan masih lagi bermusuh-musuhan, bergaduh lagi dengan adik-beradik pasal harta, tapi dia tak perasan tu. Dia semayang, dia mengaji, dia Allah tak pandang. Hadis ni menunjukkan bahawa Allah tak ampunkan. Walaupun ini adalah nisfu Syaban, itu isyarat sebelum kau masuk Ramadan, selesaikan hubungan kau dengan Allah dan manusia. Kan tadi sebut li musyrikin, itu orang yang syirik, ini hubungan dengan Allah. Li musyahinin, ini dengan manusia. Ada balance kan? Tapi kadang kita bagus, kita punya amalan kadang mohon ampun, maaf ni bagus bila raya. Bagus, memang elok pun. Minta maaf lah ya, selamat raya lah, minta maaf sebetin lah salah tu, 1 Syawal. Sebelum 1 Ramadan tu patutnya minta maaf dulu. Nak masuk dah ni, aku nak masuk Ramadan dah ni jadi kalau boleh aku nak minta maaf lah semua dekat salah. Jangan general kadang-kadang biasa kita buat general, letak je dekat grup kan, tak tahu mana salah. Janganlah, kita khususkanlah kat siapa yang kita salah tu, pergilah, tak apa lah. Tulis dengan dia, minta maaf lah, personal terus. Umum kita tak tahu kita salah mana satu, tak tahu. Orang ni tentang bukan cakap dengan aku ni, cakap dengan orang lain, masih lagi macam tu. Dia masih sama-sama, dah pergi jumpa dia kan, tak apa, tak ada masalah. Sebab kita takut mungkin ni adalah Ramadan akhir kita. Jadi itu persiapan kita untuk sebelum masuk dalam bulan Ramadan. Jadi antara yang perlu kita siap sediakan adalah dengan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, habis. Saya nak sebut sebab ada sikit lagi masa, berkaitan dengan la'allakum tattaqun. Tadi ulang balik sebab nak sebutkan bahawa kenapa yang Allah kata kerap kali la'allakum tattaqun. Sebab matlamat kita, ibu-ibu kita kena tahu matlamat. Kalau tahu matlamat, senang tak buat kerja. Kita berniaga, matlamat kita apa? Nak untung. Betul Jadi kalau kita nak untung berniaga, maka kita akan kejarlah keuntungan tu. Mana ada orang berniaga nak rugi tu dah. Jangan siapa nak berniaga ni, tak ada sahaja nak rugilah. Mana ada orang macam tu. Dia mesti nak untung kalau nak berniaga. Tu matlamat dia. Sama dengan orang bekerja, swasta, kerajaan. Pasal apa? Dia akan kejar dia punya benchmark dia. Dia nak capai jawatan ni, dia akan matlamat di situ. Dia nak capai gaji sampai 3,000, 4,000, dia matlamat di situ. Sama dengan Ramadan. Bila tahu matlamat, tu yang kata penghayatan Ramadan ni. Tahu matlamat, kita akan hayati Ramadan tu. Dah matlamat dia mana? Matlamat dia adalah la'allakum tattaqun tadi. Itu je.
Takwa ni dia cakap senang, tapi nak buat tu yang susah. Baik, bila sebut takwa, matlamat tu dah ada, dan kena tahu sebenarnya matlamat tu telah pun ada pada kita selama 30 hari. Okey, kalau kata 30 hari lah. Kalau kata 29 lah. Okey, dia ada 29, dia ada 30. Saya nak supaya kita sedar ni, sebab nanti saya takkan cerita lagi dah bab ni bulan Ramadan nanti. Sebab nanti kita akan cerita bab tadabbur Quran bulan Ramadan. Jadi alang-alang terus sekali persiapan kita Ramadan. Jadi kalau kita katakan bahawa takwa itu dah pun ada dalam diri kita, yang Allah kata la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Kenapa? Sebab engkau telah pun ada takwa itu dalam bulan Ramadan 30 hari. Kau bawa keluar saja takwa tu, itulah kau punya apa panggil? Pegangan ataupun panggil apa? Bekalan 11 bulan yang akan datang. Sementara nak menunggu balik satu kali lagi Ramadan yang kedua. Takwa itulah sebenarnya 30 hari je Allah bagi untuk menjadi bekalan 11 bulan yang akan datang. Lepas keluar Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul, sampai Syaban balik. Itulah bekalan dia. Tapi ada orang dia tak perasan, dia keluar Ramadan, dia tinggalkan takwa tu, dia bawa diri dia je. Rugi? Rugi. Hari ni kita tak mau lagi dah, pasal hari ni kita tahu dah takwa tu telah ada pada dia. Sebab takwa ini dia merangkumi apa? Akidah, ibadah, akhlak. Semua ada, perfect dalam diri kita. Ramadan. Kenapa akidah kata perfect? Baik, saya bawa ringkas supaya nampak gambaran tu. Sebenarnya memang kita dah ada dah akidah yang perfect tu dalam diri kita ketika bulan Ramadan. Baik, bagaimana yang dikatakan sebagai akidah kita tepat dalam bulan Ramadan? Kita ibu-ibu di rumah, kadang-kadang tak ada orang kan? Bulan puasa ni, bulan puasa, kadang-kadang tak ada orang pun. Lepas makan sahur, bagi apa semua, rehat subuh, bagi apa semua, sidai kain, basuh baju, tengah hari tak ada orang, ayah semua pergi kerja, anak-anak pergi sekolah dan tak ada orang pun. Tiba perut sebunyi, lapar, orang tak ada kat rumah. Boleh je kita okey, soalan saya, boleh tak kita buka tudung saji tadi untuk kita ambil makanan sahur tadi, makan, kemudian tutup balik, buat balik muka puasa lepas dah kenyang tu? Boleh tak? Boleh, potensi ataupun tidak? Potensi kan, boleh buat kan? Boleh. Tapi kenapa tak buat? Saya nak bagi soalan tu supaya kita boleh dapat jawapan. Kenapa tak buat? Sebab kita yakin Allah sedang pandang kita. Itulah akidah yang tepat. 30 hari dah. Bukan sehari dua, tuan-tuan. 30 hari. 30 hari itulah kita berhadapan dengan makanan ada depan mata, orang tak ada di keliling kita, kita berpotensi untuk ambil ayam goreng tadi tu makan, kemudian buang, kemudian kita buat muka puasa balik. Suami balik tanya, yang awak puasa? Puasa lah bang, tengok muka lah, kata dia. Dia suruh tengok muka dia. Kan? Boleh tak? Boleh. Ada potensi. Tapi kenapa tak buat? Kerana dia yakin waktu tu Allah tengah pandang dia. Inilah akidah. Orang laki-laki pun sama. Tengah panas terik tu masuk pergi masjid. Tengah panas terik, pergi bilik air, buka pipe. Ya Allah, bilik air mana ada orang pandang kan? Buka pipe, keluar warna oranye. Duduk bayang, Allah, fresh oranye tadi kan. Dia berpotensi ataupun tidak untuk hirup air tu? Potensi. Kenapa tak buat walaupun seorang-seorang dalam tandas? Orang tak pandang. Tapi sebab dia yakin Allah tengah pandang dia. Allah. Tuan, saya nak bagi kita faham, sebenarnya itulah akidah yang tepat. Tak berani kita nak buat. Mengumpat tak berani, tengah-tengah sidai-sidai kain kat sebelah rumah. Tiba-tiba ada baru nak cerita, ada cerita tu dia terdiam je. Astaghfirullahalazim, dia tepuk mulut dia. Astaghfirullahalazim. Apa pasal? Tak boleh ngumpat lah, puasa, kata dia. Allah tengah dengar, kata dia. Lepas raya lah kita sambung ni. Lepas raya dia sambung. Itu tak bawa takwa, tu sajalah tu. Maknanya apa, dalam bulan Ramadan tak berani dengar, tak berani. Pasal apa? Mengumpat tak berani pasal Allah dengar dia, Allah pandang dia. Korek hidung pun tak berani. Ya Allah, ni tiap-tiap tahun soalan sama. Korek hidung tak berani. Tiap-tiap tahun tanya, Ustaz, korek hidung batal? Ya Allah. Padahal dia juga yang tanya tahun lepas. Bukan tahun lepas tanya. Lupa lah Ustaz, setahun dah tadi. Gitu. Soalan ni memang takkan lepas lah. Tiap-tiap tahun ada tu. Korek hidung. Tak berani dia korek hidung pasal takut batal. Bila kata pula batal? Melainkan kalau jari tu tembus mata dia, ya batal. Panjang no.
Tak. Sebab apa? Tak berani kan? Tak berani. Saya nak, itu panjang, tak nak, itu cerita lain. Tapi nak sebutkan bahawa apa? Itulah sebenarnya akidah kita. Ringkas, saya nak dapatkan ringkas benda tu. Tapi sayang kan? Sayang, lepas 30 hari. Allah. Esok tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir raya je besok keluar kat rumah berkumpul, jiran dah mengumpat orang pula dah. Seolah-olah dia tak perasan lagi Allah sedang pandang dia. Allah, sayang Jadi untunglah kita hari ni Masjid Tun Hussein On ni kan, Muslimat. Dia dapat tahu kunci ni. Rugilah kalau aku lepas 30 hari, dapat aku masuk Ramadan besok, 30 hari aku tempuh, tiba-tiba aku buang takwa yang Allah bagi. Yang Allah kata tadi, la'allakum tattaqun tu. Moga-moga takwa yang aku bagi pada engkau ni, kau bawa lah keluar, sebab engkau dah takwa dah pun. Maksud gitu. Tapi bila sampai tahap macam tu, dia tak ambil. Boleh mencuri pula lagi, seolah-olah Allah tak pandang dia. Akidah. Okey, itu akidah. Panjang lagi lah, kalau bab akidah ni panjang lagi, 10.5 dah. Yang keduanya, ibadah kita. Siapa je yang tak ibadah dalam bulan Ramadan? Ni masih lagi takwa, ni masih lagi dalam bab takwa ni. Takwa ni saya sebut tadi ada akidah, ada ibadah, ada akhlak. Akidah habis dah. Ibadah ni siapa je yang tak beribadah dalam bulan Ramadan? Semua orang beribadah. Kan? Semua orang sembahyang dalam bulan Ramadan. Saya sebut tadi pukul 11 malam pun masih lagi ada orang di masjid. Sekarang ni mana ada pukul 9 lebih habis lah, semua tutup kunci Ramadan pukul 11 malam ada lagi. Tambung pula tadarus 1 jam, pukul 12 baru balik. Besok pagi bangun pukul 4 dah ada di masjid. Hebat kita ibadah. Kan? Tambah qabliyah ba'diyah, duha. 8 rakaat punya dia bantai, tak ada 2-2, tak ada dah. Ada Ramadan ni kan. Habis semua dia buatnya. Witir, semua orang buat witir lepas tarawih, buat witir. Semua dia buat. Quran, siapa tak baca dalam bulan Ramadan? Semua orang baca Quran. Kan? Waktu Quran ni dalam bulan Ramadan dia tak boleh lagi. Sebab Quran ni memang turun dalam bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah. Bulan Ramadan itu turunnya Al-Quran padanya. Tuan-tuan tahu tak? Siapa saja yang berkaitan dengan Quran mulia semua. Siapa saja yang berkaitan dengan Quran semua jadi mulia. Al-Quran Allah turunkan dalam bulan Ramadan, Ramadan mulia. Betul kan? Mana ada Ramadan ni adalah Sayyidus Syahr, penghulu kepada bulan. Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi kita mulia, Khatamul Anbiya. Al-Quran ini diturunkan melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Jibril Sayyidul Malaikah. Al-Quran diturunkan kepada umat Nabi Muhammad. Kita mulia esok di hari akhirat. Kita orang pertama dihisap. Kita orang pertama masuk syurga dulu. Siapa saja yang berkaitan dengan Quran mulia. Takkanlah kita nak biar Quran menung je kerja tengok Quran tu kat amari. Pasal belum boleh mula lagi ni tadi. Pasal belum sedia Ustaz tadi. Saya ni bawa Iqra' 1 tadi. Iqra' 1. Iqra' 1 pun kira Quran lah. Kan? Ba ta tu dia tadi. Malu Ustaz. Cucu saya dah Baqarah. Dia baru Iqra' 1. Tak kisahlah tuan-tuan. Tahun ni tak apalah, Iqra' pun tak apa. Tahun depan tukar naik lagi Iqra' 2, 3, 4. Iqra' ni kejap je tuan-tuan. Kan? Sebulan habis Iqra' 6 dah. Sebulan je. Jadi belajar Iqra' tak apa, tak ada masalah. Walaupun orang tu dah habis Iqra' dah nak baca Quran, tapi Ustaz saya bukan tak nak baca Quran. Merangkak-angkak Ustaz saya baca. Quran ni jangan kata baca. Tengok Quran pun dapat pahala dah. Tengok Quran. Tengok saja mushaf. Tapi jangan buat modal ni ada orang buat modal nanti kan. Dah besok tak baca, duk suami tanya, "Yang pasal tak baca duk tengok je." Tengok pun pahala bang. Masalah betul kita ni kan. Suka ambil yang ringan kita ni. Duk tengok. Sadaqallah nasi. La ilaha illallah. Baca tidak? Kalau kata tengok dapat pahala, baca lagi lah banyak pahala. Tapi dia merangkak-rangkak Ustaz. Merangkak pun kata Nabi 2 pahala. Kata Nabi wa yatata'ta fihi. Orang yang baca Quran dia merangkak walladzina kafar falahu ajrani. 2 pahala dia dapat. 1 pahala dia baca, 1 pahala usaha dia. Apatah lagi kalau dia memang mahir baca. Lagi banyak pahala dah. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi ajr al-hasanah wal hasanatu bi 10 amsalha, kata Nabi. Siapa yang baca 1 huruf dalam Al-Quran, maka baginya 1 pahala, dan 1 pahala tu digandakan dengan 10 kali ganda.
Tapi kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun walakin aqulu alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tak kata alif lam mim tu satu huruf, tapi yang aku kata Nabi, alif tu satu huruf, lam tu satu huruf, mim tu satu huruf. Alif lam mim 3 huruf kali 10 30. Ini pun jangan buat modal ya. Ada orang buat modal ya. Semua panjang-panjang daripada tengah-tengah sampai baca. Suami dengar. Oh dahsyat ni. Alif lam mim ra. Wah bagus isteri aku ni dia baca. Tengah-tengah punya ayat. Sadaqallahul azim. 40 bang kata dia. 4 ayat 4 huruf 40 dah. Besok sambung pula lain. Kaf ha ya ain sad. Bagus isteri aku 5. Sadaqallahul azim. Dah tutup gitu pula dah. Ya Allah. Kalau baca kita ni jangan kira-kira dengan Allah. Jangan kira-kira. Sebab Allah tak pernah kira dengan kita kan. Daripada pukul 5 pagi tadi sampai sekarang ni Allah tak pernah kira kepada kita. Mata kalau Allah nak kira kita tadi habis kita. Makan pun tak boleh Kita tak minta pun tadi pada Allah makan. Hari ni makan apa pagi? Bihun goreng. Tak pernah pun minta apa kita, ya Allah hari ni aku nak makan bihun goreng. Tak ada, tahu-tahu dapat dah. Allah tak pernah berkira kita. Kita pun tak kira lah, baca je lah Quran. Okey, kalau kata sebut Quran lagi banyak. Baca Quran dapat pahala. Lepas baca dia, kalau sebut Quran dia mesti tak boleh lagi pada 4. Apa dia? Kalau sebut Quran dia mesti baca, dia mesti tadabbur, dia mesti mengamalkan, dia mesti mengajar semula. 4 ni tak boleh lagi. Sebut Quran je 4 ni tak boleh lari. Mesti buat. Baca, tadabbur ni yang nanti kita buatlah nanti bulan Ramadan, memahami makna dia insya-Allah dan mengamalkan. Sebab apa kadang-kadang orang dia tak boleh mengamalkan Al-Quran? Sebab dia tak faham. Dia tak faham dalam Al-Quran tu sebut apa. Padahal dia baca dah ayat Quran. Jangan mengumpat, Allah kata. Allah kata ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Allah kata jangan sangka buruk pada orang, kan? Jangan cari-cari aib orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan mengumpat orang. Kalau kata dia baca Quran khatam, dia mesti baca ayat ni kan? Surah Al-Hujurat ayat 12. Sadaqallahul azim. Habis dia baca ayat tu, di luar dia mengumpat orang. Sebab apa? Sebab dia tak faham apa dia baca. Dia tak faham. Tu yang dia langgar. Tapi kalau dia baca, dia tengok makna dia, oh Allah kata jangan cari aib manusia, jangan sangka buruk pada orang, jangan mengumpat. Sadaqallahul azim. Dia keluar, dia nak mengumpat, jadi perasan balik apa dia baca tadi. Aku dah buat ni apa yang aku sebut tadi. Dia kena tolak. Itu penting tadabbur. Okey, itu pentingnya tadabbur sebab tak nak yang kita langgar semula apa yang kita baca. Okey, kemudian kita amal, lepas amalkan kita mengajarkan orang. Ini ibadat yang dibuat dalam bulan Ramadan. Semua orang buat. Saya nak ringkaskan sikit. Okey, semua orang buat dalam bulan Ramadan. Sedekah, siapa yang tak sedekah bulan Ramadan? Tiap-tiap hari orang sedekah. Bagi orang makan, buka puasa lagi lah. Orang bagi buka puasa ni kita dapat pahala puasa dia. Kan? Seorang kita dapat pahala seorang. 2 orang, kalau satu masjid di sponsornya, Allah. Kan? Banyak pahala. Bagi sedekah. Tapi jangan, yang ni semua ibadat ni jangan mula 1 Ramadan. Mula hari ni, awal. Bagi dia maintain. Kalau kata nak sedekah bagi orang makan, bagi hari ni. Kata nak baca Quran, buat hari ni. Kalau kata nak qiyamul lail, buat hari ni. Jadi siapa saja dalam bulan Ramadan dia tak buat ibadat, semua orang buat ibadat, betul kan? Tapi sayangnya dia semayang, dia jaga waktu. Tengok waktu dalam bulan Ramadan dia jaga Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, semua dia jaga. Subuh dia memang tak boleh buat apa lah, pasal lepas sahur semayang, betul kan? Zuhur nak pergi mana? Orang pergi makan tak boleh, restoran semua tutup, pergi masjid. Asar pun sama, nak balik awal tak boleh, mayang dulu baru pergi balik, bazar singgah. Maghrib lagi orang tunggu-tunggu waktu Maghrib. Mana ada orang tak alert waktu Maghrib? Tak pernah ada orang tak buka. Ya Allah terlupa lah kata. Tak ada. Semua orang tunggu waktu Ramadan, Maghrib. Tak ada. Pasal Maghrib, maknanya setiap kali bulan Ramadan 30 hari tu kita dok alert dengan waktu sembahyang. Jaga betul. Subuh jaga, Asar jaga, Zuhur jaga, Maghrib jaga, Isyak jaga, kita jaga semua kan. Tapi perasan selepas daripada Ramadan, subuh dah tak jaga dah. Subuh dah tak jaga dah.
Sebelum semalam tu je subuh tepat lah pukul 6 suku azan, 6 suku dia sembahyang. Esok raya 9 suku baru bangun. Raya-raya semua terlepas. Pasal apa? Pasal dia tak bawa takwa yang Allah bagi tu dalam diri dia. Kalau dia bawa, dia rasa Allah sayangnya 30 hari dah Allah bagi aku istiqamah. Sudah 30 hari ni bukan masa sikit panjang. Siapa yang boleh beramal 30 hari walaupun bukan puasa? Mana susah. Kita pun kalau kata nak baca Quran tiap-tiap hari selama 30 hari, satu hari mesti ada miss. Tak boleh lah saya nak kena ada hal sikit ni. Termiss. Tapi bulan puasa straight macam mana sekalipun aku nak kena baca. Allah bagi 30 hari. Itu satu jangka yang sangat panjang, tapi sayang kalau orang tak perasan yang Allah dah bagi pada dia buang. 2. Last, yang ketiga, takwa yang perlu ada dalam diri kita yang dah pun ada dalam bulan Ramadan, akhlak kita. Dalam bulan Ramadan, siapa yang akhlaknya tak baik? Semua baik mereka. Kan? Marah-marah apa semua tak ada. Marah ni biasa awal-awal pagi tak ada lah. Sabar. Hon pun tak nak. Kalau bawa kereta tu tak nak hon lah kalau boleh. Tapi bila dah petang tu dia marah sikit. Bila petang tu dia jadi marah sikit pasal perut lapar dah. Perut dah lapar kan. Tapi dalam bulan Ramadan, mana ada akhlak kita semua baik. Nabi pun ajar kita, kalau ada orang yang mengatakan pada kita nak ajak bergaduh, nak berdebat dengan kita, kata pada dia, inni saim, aku puasa ini, aku tak nak gaduh. Nabi ajar akhlak baik kan. Akhlak baik. Kita dah, okey, saya ambil satu akhlak aja. Apa dia? Kesabaran. Habis kesabaran ni habis. Sebab cerita ni panjang lagi. Boleh sampai tengah hari kalau cerita ni, tapi tak apa. Ambil satu saja. Akhlak yang Allah telah bagi pada kita yang baik, sifat mahmudahnya adalah kesabaran. Mana bukti dia? Bukti dia kita boleh sabar daripada subuh sampai maghrib tak makan. Betul kan? Mana kalau tak sabar kita makan dengar azan Zuhur, Zuhur kita dah makan dah. Al-azan juga saat kata dia, kita makan je lah. Tak boleh, kita tahu ini azan Zuhur ni kena tunggu lagi asar. Ini azan asar ni tak boleh makan lagi, maghrib mau maghrib pun boleh makan. Sebenarnya kesabaran dah ada pada diri kita kan. Kita boleh tahan tak makan, sabar, astaghfirullahalazim, aku ni puasa ni, kata dia. Tapi sayangnya bila mana kita habis bulan puasa, Ramadan tu keluar, kesabaran tu seolah-olah tak wujud dah dalam diri kita. Marah, maki, hamun, traffic light bau hijau dia terus horn, dia yang ke-10 belakang tu dia horn dah, ting-ting, orang tu baru nak masuk gear 1, sabarlah. Dia dah horn kat belakang, ting-ting, bunyi lah, pasal nak cepat sikit perut kan. Seolah-olah sabar tu dah tak ada dah pada diri dia. Dan akhlak, jadi satu yang saya nak bawa pada kita adalah akhlak itu sendiri, sabar itu sendiri telah pun ada dalam diri kita. Kalau sabar ni ada, maknanya banyak lagi sifat mahmudah yang ada dalam diri kita. Kita ada syukur, kita ada al-khawf, kita ada al-raja. Al-khawf ni makna takut, al-raja ni maksud pengharapan kita pada Allah. Kita ada ikhlas. Sabar ni ada saja, macam-macam lagi sifat mahmudah yang ada, dan sifat mazmumah akan hilang keluar, dia takkan boleh masuk. Sebab mahmudah dengan mazmumah tak boleh bersatu, tak boleh. Tak boleh bersatu dalam hati. Ustaz, walaupun saya ni riak-riak, saya ikhlas tau. Pelik tu. Tak boleh. Kalau riak saja, ikhlas tak boleh masuk. Kalau kata ikhlas saja, riak tak boleh masuk. Walaupun Ustaz saya ni kedekut, tapi saya zuhud tau. Lagi tak kena. Kedekut tapi zuhud. Mana ada orang kedekut zuhud? Zuhud lah, kedekut. Dia tak boleh bersantut. Dia macam minyak dengan air, tak boleh sama. Satu je masuk. Kalau mahmudah masuk, mazmumah keluar. Kalau mazmumah masuk, mahmudah keluar. Jadi dalam bulan Ramadan, mahmudah telah pun banyak masuk dalam hati. Cuma sayang tak perasannya kita keluar. Mahmudah tu kita tinggalkan, mazmumah ikut kita balik. Tuan-tuan, 3 benda yang ada ni, akidah, ibadah dan akhlak yang ada ni untuk penghayatan Ramadan kita ni last ni, maka kalaulah kita dapat masuk Ramadan tahun ini, hargai Ramadan ni betul-betul. Sebab boleh jadi inilah Ramadan. Mungkin ada di kalangan kita kan, kita ada kawan-kawan kan yang dah meninggal kan, dia pun tak tahu Ramadan tahun lepas tu adalah Ramadan akhir dia. Betul kan? Kita pun tak tahu Ramadan lepas ni akhir ataupun tidak, belum masuk lagi. Tapi yang dah meninggal dunia di kalangan kita keliling ni, sahabat-sahabat, saudara mara, dia pun tak tahu bahawa tahun lepas adalah tahun terakhir dia bulan puasa. Saya pesankan pada saya dan juga ibu-ibu, kalaulah kita dapat jejakkan kaki saja masuk dalam Ramadan, syukur pada Allah dan buat sehabis-habis baik yang mungkin. Kerana mungkin itulah Ramadan yang terakhir buat kita. Sebab kita tak tahu lagi, dan confirm tahun hadapan kita dapat lagi masuk dalam bulan
bulan Ramadan. Jadi itulah penghayatan Ramadan yang saya boleh kongsikan dengan ibu-ibu semua. Saya ulang balik semula bahawa kita nak dapatkan apa? Persiapan untuk Ramadan. Jadikan Ramadan itu sebagai tetamu VVIP kita. Persediaan ni adalah bertaubat kepada Allah dan mula ibadah bukan satu Ramadan, tapi bermulalah sekarang dan appreciate takwa yang Allah akan bagi nanti dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang muttaqin, orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Kita jumpa lagi pada bulan Ramadan akan datang. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami menadah tangan mohon kepadamu ya Allah. Ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa pasangan dan anak-anak kami, dosa kaum kerabat kami, dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, panjangkanlah umur kami sehingga kami dapat berjaya masuk ke dalam bulan Ramadan tahun ini ya Allah, dalam keadaan kami sehat, dalam keadaan kami kuat untuk melakukan amal ibadah dan amal saleh kepadamu ya Allah. Ya Allah, matikan kami dengan mati yang baik, jangan matikan kami dengan mati yang tidak baik. Kurniakan kematian buat kami dengan kalimah la ilaha illallah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalan.